Bertemu kembali. Lebuhraya bertingkat Damansara Shah Alam Dash sejauh 20.1 km dari puncak perdana ke Penchala menuju ke ibu kota akan dibuka kepada orang ramai dalam masa terdekat. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pro Lintas, Datuk Muhammad Azlan Abdullah berkata, ia dijangka mampu mengurangkan masa perjalanan dari puncak perdana Shah Alam ke Penchala Kuala Lumpur daripada 90 minit ke 30 minit. Katanya lebuhraya yang menelan belanja RM4.2 bilion itu mempunyai 13 persimpangan termasuk puncak perdana, Denai Alam, Kampung Melayu Subang, Lapangan Terbang Subang, Sunway Damansara, Damansara Perdana dan Penchala. Dash yang dibina 90% bertingkat dan 10% atas tanah mempunyai kesaling hubungan dengan lebuhraya koridor Gatri GCE, lebuhraya Damansara Puchong LDP dan Penchala Link, skim penyuraian trafik Kuala Lumpur Barat Sprint. Ia juga mempunyai 3 plaza tol iaitu Denai Alam, RRIM Kuasa Damansara dan Kota Damansara, 2 kawasan rehat dan 2 hentian sebelah selain penghadang bunyi kepungan penuh yang pertama dibina dalam lebuhraya Malaysia sepanjang 260 meter. Lebuhraya itu mempunyai rangkaian laluan dikenali sebagai spaghetti link yang terbentuk apabila tanjakan dibina secara bertingkat melibatkan lebuhraya sedia ada iaitu LDP, Penchala Link, Sprint serta persimpangan Penchala. Dash mula dibina sejak Ogos 2016 dan siap pada 30 September lepas, manakala konsesi bermula 25 Disember ini hingga 24 Disember 2069. Bekas Gubernur Bank Negara Malaysia Tan Sri Zaiti Akhtar Aziz akan dipanggil sebagai saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak. Isu memanggil Zaiti untuk memberi keterangan timbul selepas peguam utama bekas Perdana Menteri itu, Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah bertanyakan satu soalan kepada saksi ke-39 pendakwaan, bekas pengarah bukan eksekutif AmBank Chia Teck Kwang. Soalan itu mengenai kehadiran ahli perniagaan dalam buruan Loh Teck Jo atau Jolo di kediaman Zaiti. Selepas soalan itu diajukan kepada Chia, Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Sri Ram memberitahu Hakim Datuk Colin Lawrence Secura bahawa soalan itu boleh ditanya kepada Zaiti sendiri apabila pihak pendakwaan memanggil beliau untuk memberi keterangan dalam kes ini. Sri Ram berkata Zaiti mempunyai jawapan kepada soalan Muhammad Syafiee itu. Terdahulu, Chia disoal balas oleh Muhammad Syafiee pada perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram Najib melibatkan dana RM2.3 bilion milik 1MDB. Najib berdepan 4 pertuduhan iaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion milik 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Perbicaraan bersambung Rabu. Berniaga di pinggir jalan Pasar Tani dan Pasar Malam sekali-sekala diuji dengan hujan lebat dan ribut. Ia memberi pengalaman luar biasa buat peniaga kuih, peneram dan bahulu Nur Aziza Amri dari Bagan Serai Perak untuk menjadi usahawan yang cekal. Berkat kegigihan sejak memulakan perniagaan pada 2008, syarikat yang diterajuinya, NAP Food Industry Sdn Berhad, terus berkembang dan beliau sendiri dinobatkan sebagai peladang nita terbaik sewaktu pameran pertanian Horticulture dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2022. Menurutnya, kejayaan yang dikecapi hari ini adalah hasil bantuan serta bimbingan pelbagai agensi kerajaan di samping promosi melalui media sosial. Banyak agensi yang telah membantu saya untuk meningkatkan saya punya jualan dan media sosial banyak mempromosikan saya punya produk daripada tidak dikenali sehinggalah dikenali, dan saya pun tidak menduga sama sekali saya dianugerahkan peladang nita terbaik peringkat kebangsaan. Melalui media sosial inilah juga yang membawa saya ke puncak. Produk saya boleh dikenali di Malaysia dan di luar negara. Bila kita buat live, buat FB, buat TikTok, banyaklah feedback daripada customer melalui kita punya WhatsApp, dan kita akan post produk-produk yang telah dipesan. Mengambil iktibar sewaktu COVID-19 yang lalu, beliau menasihati peniaga supaya menggunakan media sosial kerana ia merupakan platform yang tepat untuk mempromosikan produk tanpa halangan masa, situasi bahkan sehingga ke peringkat antarabangsa.
Melalui media sosial ni lah juga waktu PKP hari tu yang boleh melonjakkan kami punya pendapatan. Untuk usahawan-usahawan yang di luar sana, sebenarnya banyak platform-platform media sosial boleh membantu kita untuk melonjakkan kita punya perniagaan. Azizah juga yakin platform media sosial telah membantu perniagaannya berkembang sekaligus menempa kejayaan sesuai dengan peredaran semasa. Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak cakap berkenaan dengan Karnival Barangan Malaysia 2022 yang bakal berlangsung hujung minggu ini, Nina. Dan sudah tentu ini dilihat merupakan satu inisiatif kerajaan menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP di bawah kempen Beli Barangan Malaysia. Dan sudah tentu untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai penganjuran ini, sudah sedia bersama dengan kami adalah Encik Muhammad Hairul Anwar Bohro yang merupakan pengarah KPDNHEP Negeri Johor. Encik Hairul, terima kasih sudi bersama dengan Niaga Awani. Pertama sekali, mungkin boleh ceritakanlah berkenaan dengan apakah Karnival Barangan Malaysia KBM 2022 dan bila pelaksanaannya? Okey, terima kasih kepada pihak Astro Awani. Untuk makluman, Karnival Barangan Malaysia 2022 ini merupakan karnival pameran dan jualan barangan Malaysia yang bertujuan bagi menggalakkan rakyat Malaysia memberi keutamaan kepada barangan tempatan. Dan ia merupakan inisiatif kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Bagi penganjuran program ini, akan dilaksanakan di Angsana Mall Johor Bahru pada 14 hingga 16 Oktober ini, iaitu pada hari Jumaat sehingga Ahad lah, dan bermula mulai jam 10 pagi hingga 10 malam. Dan bersempena juga dengan Karnival Barangan Malaysia ini, kita akan melancarkan majlis pelancaran kempen Beli Barangan Malaysia tahun 2022 yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Itu sedikitlah mengenai penganjuran Karnival Barangan Malaysia. Kan? Ya. Jadi apa kaitannya KBM 2022 dengan kempen Beli Barangan Malaysia KBBM ini? Okey, untuk makluman, kempen Belilah Barangan Malaysia ini merupakan program utama, dan kempen Karnival Barangan Malaysia ini merupakan satu strategi baru dalam memastikan, iaitu objektif utama KBBM ini untuk satunya meningkatkan semangat patriotisme di kalangan rakyat Malaysia terhadap barangan dan perkhidmatan buatan Malaysia. Yang keduanya, kita bertujuan merangsang pertumbuhan ekonomi domestik dengan meningkatkan pembelian barangan tempatan. Dan objektif ketiga, meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia tentang kualiti barangan tempatan atau pembuatan Malaysia setanding dengan barangan luar negara ataupun antarabangsa. Dan akhirnya untuk membantu pengusaha tempatan memasarkan produk dan perkhidmatan mereka lah. Itu antara kaitan kempen Beli Barangan Malaysia dan juga Karnival Barangan Malaysia. Encik Hairul, mungkin boleh kongsikan jugalah dari segi konsep pelaksanaan Karnival Barangan Malaysia 2022 ini, bagaimana pelaksanaan konsepnya itu bagaimana? Untuk makluman, Karnival Barangan Malaysia kali ini adalah merupakan siri yang kedua lah. Yang pertamanya telah diadakan di Ipoh Perak pada 30 September hingga 2 Oktober yang lalu. Dan pada kali yang kedua ini kita adakan di Johor Bahru lah. Dan sebagaimana saya maklumkan tadi, pada 14 hingga 16 Oktober lah. Di samping pameran dan jualan ni, kita juga dapat menarik pengusaha dan peniaga seramai 120 orang akan mendirikan, menawarkan barangan mereka. Kita dah sediakan booth dan kategori perniagaan yang akan ditawarkan adalah berasaskan makanan dan minuman, kesihatan, pakaian, perabot dan lain-lain lagi kategori. Dan juga usahawan yang akan hadir ni terdiri daripada usahawan daripada Persatuan Usahawan Johor atau PUJB, dan kita ada daripada Kejora, dan juga usahawan daripada Kompleks Kraf Malaysia. Dan saya ingin juga menarik perhatian dalam Karnival Barangan Malaysia ni kita ada dua program utama juga. Satunya kita ada business matching ataupun sesi padanan perniagaan, dan keduanya kita ada program jualan murah keluarga Malaysia.
program JMKM ini, yang mana biasanya program JMKM ini menawarkan barangan asas kering, basah 15 hingga 20% diskaun daripada harga pasaran lah. Jadi Cik Aidil, boleh ceritakan tak, tidak lama lagi hujung minggu ni, jadi apakah pengisian program dalam KBM 2022 ini? Okay, selain daripada saya katakan pameran dan jualan, kita juga ada taklimat advokasi daripada Tribunal Tuntutan Pengguna, berkaitan advokasi berkaitan kepenggunaan, dan juga kita ada menampilkan selebriti dalam wacana usahawan selebriti yang mana kita menjemput Datuk Rosyamno. Kita juga ada juga wacana rohani keusahawanan, iaitu ni pada hari pertama lah, pada waktu malamnya. Kita menjemput juga Adam Kori dan juga gandingan adik-beradik Linda Rafa dan Diana Rafa. Iaitu pada 14 Oktober lah. Dan juga seterusnya, pada hari seterusnya berikutnya kita ada persembahan selebriti. Kita ada jemputan selebriti daripada ni yang hadir juga Datuk Awi, Hazama, Masya Milan, Afiq Syazwan, Amsyarli dan juga Wani Syaz lah. Dan yang paling penting juga kita melibatkan sesi business matching saya maklumkan tadi, yang menampilkan 5 syarikat utama lah. Ni hypermarket, 5 syarikat tu kita ada Lazada, Mesra Petronas, Econsafe, The Store dan TF Value Mart. Itulah. Ya. Ya, Arul, akhir sekali mungkin apa pesanan terutama bukan sahaja kepada rakyat Malaysia, terutama yang berada di Johor Bahru untuk hadir kepada pada program hujung minggu ini, saranan serta pesanan kepada mereka yang berada terutama di Johor Bahru, Cik Airul. Ya, terutamanya saya inginlah menyeru agar keluarga Malaysia lah, seluruh negara untuk jom sokong dan beli barangan buatan Malaysia. Kerana kita mahukan ekonomi kita terus berkembang kan, dan juga memberi peluang lah. Sebab barangan kita ni pun dari segi kualitinya standing dengan produk-produk luar. Dan juga saya berharap agar penduduk-penduduk khususnya di negeri Johor, Johor Bahru untuk turun beramai-ramai lah ke Karnival Barangan Malaysia 2022 ini di pekarangan Plaza Angsana Mall Johor Bahru. Bagi memeriahkan lagi lah dan secara tidak langsung menyokong kan, dan juga terus menyokong usahawan dan juga memulihkan kembali ekonomi terutama di negeri Johor. Baik. Terima kasih. Itu dia tadi Encik Muhammad Hairul Anwar Bohro yang merupakan pengarah KPTN HEP Negeri Johor berkongsi serba sedikit cerita berkenaan dengan penganjuran kempen barangan Malaysia yang akan dianjurkan hujung minggu ini. Terima kasih sekali lagi. Ini sedikit perkembangan menjelang Malaysia memilih. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan adakan mesyuarat khas bagi membincangkan dan menentukan tarikh penting bagi pilihan raya umum ke-15 pada 20 Oktober ini. Di mana Setiausaha SPR, Datuk Ikmaruddin Ishak berkata, mesyuarat itu juga akan membincangkan dan menentukan tarikh penting bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Bugaya Sabah. Dalam satu kenyataan, Ikmaruddin berkata, mesyuarat khas itu akan dipengerusikan pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh. Ia antara lain akan membincangkan tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas mesyuarat itu. Kita berhenti rehat seketika, selepas ini bersama dengan rakan kami Nabilah Khalidah.